Yelah, kalau rindu-rindu tu bolehlah tengok video kan. Tengok cikgu on camera hari ni sajalah terus tengok muka cikgu. Nah, tapi lagi cikgu off lah sekejap Okay. So, kita tengok hari ni kita nak bincang soalan berformat SPM untuk tajuk sebatian karbon. Tapi kita nak fokus untuk kertas 2. Okey, kita nak fokus untuk kertas 2 iaitu soalan berbentuk struktur dengan esei. Macam mana bentuk soalan yang dia nak tanya. Okey, so kita tengok dekat sini kriteria kejayaan dia. Sekurang-kurangnya di akhir pembelajaran nanti, sekurang-kurangnya kamu dapat menjawab satu daripada 3 soalan dengan betul. Okey, soalan dengan betul iaitu soalan berformat SPM kertas 2 bagi tajuk sebatian karbon. Okey, sekejap ya kelas. Okey. So kita tengok dekat sini, kita imbas kembali ke isomeran. Sebelum kita nak jawab, cikgu nak ajak kamu imbas kembali ke isomeran yang kita belajar pada hari Isnin yang lepas. Okey, ni pun ada beberapa orang. Tahniah yang hantar dekat cikgu isomer untuk pentana, pentena, pentuna dengan butanol. Dia hantar, dia tunjuk cikgu, betul tak saya buat. Okey, sangat bagus. Okey, cikgu hargai sangat-sangat. Okey, so secara summarize dia lah kesimpulan Okey, so kesimpulannya kalau kita lihat bilangan isomer untuk setiap siri homolog yang mempunyai bilangan karbon 4 dan karbon 5. Kita nak tengok ada berapa sebenarnya. Okey. So, daripada apa yang kita dah buat, bilangan isomer untuk butana. So, kita lihat dahulu siri homolog yang pertama untuk karbon 4 adalah butana. Jadi, butana ni dia mempunyai 2 isomer. Betul tak? So, maknanya butana ni dia ada 2 isomer, iaitu yang pertama adalah butana, yang kedua 2 metil propana. Ini kamu tengok modul ya, muka surat 136. Okey, manakala bilangan isomer untuk pentana, kamu dapat berapa? Tiga. Betul, kamu dapat 3, iaitu pentana, 2 metil butana dan juga yang ketiga adalah 2 metil dimetil propana. Okey, so kalau kamu dapat isomer tu nama sama macam yang cikgu sebut tu, betul lah isomer kamu. Okey, alright. Dan yang seterusnya alkena. Alkena bilangan atom karbon 4 adalah butena. Okey, so butena dia mempunyai 3 isomer, iaitu but 1 ena, but 2 ena dan yang ketiga tu adalah 2 metil prop 1 ena. Okey, yang ni kita dah buat dalam kelas minggu lepas pula, hari Isnin yang lepas. Okey, manakala untuk pentena, okey, pentena, kamu dapat berapa bilangan isomer dia kelas? 5. Ya, betul. Kamu dapat 5. Okey. So, 5 tu apa? 5 tu adalah pen 1 ena, pen 2 ena, pen... Tak ada. Pen 1 ena, pen 2 ena je kan? Lepas tu kamu akan dapat 2 metil but 1 ena, 2 metil but 2 ena dan yang terakhir tu kamu akan dapat 3 metil but 1 ena. Okay, nanti kamu cek balik isomer kamu. Okay, yang ketiga iaitu alkuna untuk 4 karbon adalah butuna. Okay, yang ni kita buat sama-sama kan dalam kelas. Yang ini kita dapat 3 isomer. Okay, ni kita dah bincang, kita dapat 3 isomer. Manakala untuk pentuna, okey, pentuna kita dapat berapa kelas? Awak dapat berapa pentuna?
3. Betul. Kamu akan dapat 3 isomer iaitu pen 1 una, pen 2 una, 3 metil but 1 una. Okey, kamu akan dapat. Manakala untuk siri homolog alkohol, okey, untuk 4 karbon iaitu butanol. Okey, butanol kamu buat dapat berapa isomer kelas? 4. Ya, betul. Kamu dapat 4 isomer iaitu butan 1 ol, butan 2 ol, 2 metil propan 1 ol dan 2 metil propan 2 ol. Okey, manakala untuk karbon 5 iaitu pentanol. Ada cuba tak pentanol? Sebab dia pentanol ni tak ada dalam latihan modul kita. So, macam extra exercise lah. Kalau kamu buat, kamu akan dapat 7 isomer. Okey, kamu buat dulu 7 isomer, nanti kamu akan dapat. Okey, so kalau ada yang memerlukan bantuan cikgu ataupun nak cikgu sharing jawapan untuk kesemua isomer yang dalam modul, boleh PM cikgu. Nanti cikgu akan ambil gambar dan hantar dalam grup. Tapi biasa saya kalau kamu tak remind, saya pun terlupa. So tolong remind cikgu. Nanti cikgu insyaAllah cikgu akan masukkan. Cikgu, Ya. Butuna 3 ke 2? Butuna, Butuna 2. Sorry, Butuna 2. Kita buat 2 kan hari tu? Betul tak 2? Ya 2 Butuna. Okey, maafkan cikgu, tersalah kat situ, Butuna 2 ya. Okey, thank you yang tanya tadi. Okey, so now kita nak tengok soalan format SPM. Okey, untuk soalan format SPM ni, cikgu nak ajak kamu rujuk modul muka surat 136 hingga 138. Okey, 136 hingga 138. Kamu boleh buka modul. So, kita lihat dahulu soalan 60. Okey, cikgu kecilkan sikit. Saya perlukan seseorang untuk bacakan soalan. Okey, siapa boleh baca soalan? Saya baca cikgu. Okey, Iman. Rajah 60 menunjukkan siri penukaran alkohol J dengan formula molekul C3H7OH. Okey, Iman dah makan belum? Lemau je suara. Belum. Ya Allah, dah pukul 11.40 belum makan. Lain kali makan dulu tau. Barulah Baik. rasa cuma tenaga macam cikgu ni Cikgu baru sudah makan tadi. Tunggu gap masuk kelas kamu. Okey. So dia kata alkohol J ni formula molekul dia adalah C3H7OH kan. Okey, so kalau C3H7OH apa nama dia kelas? Siapa tahu? Propanol. Ya, betul, propanol. Okey, jadi kita cuba selesaikan dulu rajah 60. Kita keluarkan maklumat. So, dekat sini kejap ya. Okey, so dekat sini dia ada tindak balas 1, 2 dan 3. Okey, so tindak balas yang pertama. Tindak balas yang pertama tu tindak balas apa kelas? Dia menghasilkan karbon dioksida dan air. Pembakaran. Ya, betul. Tindak balas pembakaran. Okey, yang pertama tu adalah tindak balas pembakaran. Saya tulis dekat tepi. Kalau kamu nak tulis dekat sini pun boleh. Okey, ada kata kamu nak tulis kat sini pembakaran, lagi bagus. Biar nampak terus. Gunalah pen warna merah ke warna yang striking. Okey, masa jawab soalan. Okey, seterusnya tindak balas yang kedua, dia menghasilkan asid propanoik iaitu C2H5COOH. Jadi tindak balas yang kedua tu kelas, tindak balas apa kat situ? Pengoksidaan cikgu. Yes, betul. Tindak balas pengoksidaan. Okay. Alright, seterusnya. Alkohol J mengalami tindak balas yang ketiga apabila dia bergabung atau bertindak balas dengan asid propanoik.
dengan kehadiran asid sulfurik pekat dan juga sebatian Y. Jadi sebatian Y itu adalah apa ni sebatian Y? Ester. Apa nama ester dia kelas? Propil propanoid. Ya, propil propanoid. Kamu jangan dengar je, kamu tulis sekali. Okey, kamu tulis sama-sama dalam modul. Kamu tulis dalam modul sama-sama macam cikgu buat. Tulis macam tu. Okey? Okey. Kemudian cikgu nak tanya, yang ketiga ni tindak balas apa ni yang ketiga ni? Apa nama tindak balas dia? Pengesteran lah cikgu. Yes, betul. Pengesteran. Alright, seterusnya alkohol J ni yang sebelah kiri, cabang ke kiri tu, dia mengalami tindak balas pendehidratan, iaitu dia buang air. Okey, pendehidratan ni dia buang air. Dia tolak H2O, dia menghasilkan sebatian Q. Jadi, kamu rasa sebatian Q ni apa? Propena. Yes, betul. So, bila kamu boleh analisis macam ni kan, rajah tindak balas kimia ni, insya-Allah kamu boleh jawab. Sebab tu saya buat semalam saya ada share dengan kamu satu peta minda. Peta minda yang mana ada cikgu dah gabungkan semua sekali. Cikgu gabungkan semua sekali tindak balas kimia. Kejap lagi cikgu akan tunjuk lagi sekali yang cikgu buat semalam tu ya. Alright. So, kita tengok soalan berdasarkan sekejap ya, saya turunkan ke bawah sikit. Okey. So, berdasarkan rajah 60, namakan nama bagi J dan Q. So, nampak tak? Bila kita analyse macam tadi, kita keluarkan maklumat daripada rajah 60 tu, kita dah dapat jawab soalan dengan mudah. So, rajah nama bagi J tadi adalah propanol. Kamu dah jawab tadi propanol, dan Q itu adalah propena. Okey, J adalah propanol, Q adalah propena. Okey, soalan B. Tuliskan persamaan kimia di dalam proses 1. So, kita tahu proses 1 tadi Alice dah jawab adalah pembakaran. Pembakaran propanol C3H7OH. Jadi, macam mana kita nak tulis persamaan kimia untuk propanol? Persamaan pembakaran untuk propanol. Siapa boleh cuba? Kalau tak ada, cikgu pilih. Cikgu nak cuba. Okey, boleh Iman. C3H5OH. C3H5 ke H7? H7 Astaghfirullahalazim. Okey, C3H7OH tambah O2 menjadi CO2 tambah H2O. tambah O2 menghasilkan jadi CO2 dan tambah H2O, lepas tu balancekan kejap. Tadi okey. saya So salah. kalau kamu salah sebab jadi awak tulis kita H5 kan? H5 okey. tadi. Okey, tak apa, sikit je tu salah. Awak dah faham, boleh betulkan. CO2 cikgu. Okey, 3 CO2. Lepas tu untuk H 4 H2O. Okey. Lepas tu untuk oksigen 5 O2. 5 O2. Anda pasti? Sekejap. Sini ada 6. Kita dah ada 2, 6. 4. 6 tambah 4, 10. 10. Tapi sini ada 1, jangan lupa. Oh, ya. Yeah. Astaghfirullahalazim. So 10 kena tolak 1 kan? So 9. Tapi sini ada 2.
So kita nak balancekan dia, kita letak 9/2. Boleh? 2. Okay. Okay, good. Thank you Iman. Bila dah boleh buat persamaan macam ni, that's mean cikgu rasa lega sangat-sangat. Kalau kamu boleh buat persamaan, boleh ingat tindak balas, boleh seimbangkan persamaan, memang saya sangat lega lah. Okay. Alright, so kita lihat pula soalan C. Alkohol J boleh ditukar kepada asid propanoik melalui proses yang kedua. So tadi proses yang kedua kita kata dia adalah proses pengoksidaan. Ingat lagi tak? So nyatakan, nampak dia tanya kita balik, nyatakan nama proses 2. So tak payah nak fikir-fikir, tulis je lah proses pengoksidaan. Senang kan? Senang je sebenarnya kimia ni. Okey, so cadangkan satu reagent. Ni ramai sangat yang PM cikgu tanya, cikgu reagent tu apa? Reagent ni dia macam bahan kimia yang kita guna untuk menghasilkan satu tindak balas. Maknanya reagent tu mesti ada untuk kita dapatkan hasil dalam tindak balas tersebut. Okay, alright. So apa reagent yang kita boleh guna dalam tindak balas pengoksidaan alkohol ni kelas? Cikgu saya cuba. Boleh Isma? Larutan kalium manganat 7 berasid. Yes, betul. Larutan kalium manganat 7 berasid. Kalium manganat 7 berasid. Cikgu, Ataupun atau mana-mana ejen pengoksidaan pun boleh kan? Selain daripada okey. larutan tu kan? Betul, tapi ejen pengoksidaan yang boleh membekalkan oksigen. Kalau air bromin tak sesuai untuk kes ini. Untuk pengoksidaan ni air bromin tak sesuai. So biasa kita guna 2 reagen sahaja, iaitu sama ada larutan kalium manganat 7 berasid atau larutan kalium dikromat 6 berasid. Ada 2 larutan itu sahaja yang biasa kita guna untuk pengoksidaan alkohol. Sama juga pengoksidaan etena pun sama. Okay? Boleh? Boleh. Alright. So yang cikgu nak slash ni kamu boleh je tulis dalam bentuk formula kimia, iaitu KMNO 4H+. Kena slash H+. H+ tu berasid. Maknanya kita kena tambah sedikit asid di dalam larutan kalium manganat 7 tadi. Okey. Kemudian dia kata soalan C3, huraikan secara ringkas kaedah penyediaan asid propanoik dari alkohol J. Okey, untuk yang ini kamu boleh rujuk. Okey, boleh rujuk nota dekat muka surat 126 sekiranya kamu tidak ingat. Okey, dekat 126 tu adalah cuba kita tengok muka surat 126 modul dia ada penyediaan asid etanoik. So kita gantikanlah asid etanoik tu dengan asid propanoik daripada alkohol J, iaitu propanol. Ada sesiapa nak cuba jawab? Kalau tak ada yang nak cuba, cikgu akan guide kamu satu persatu. Cikgu, saya nak cuba. Okey Alia. Yang masukkan tu kan cikgu kan? Ya, betul. Masukkan 2 cm 2 cm padu 2 cm padu. Oi, laju dia. Okey, masukkan 2 cm padu propanol glacial. Okey, propanol glacial. Kalau dalam exam kamu tak ingat glacial tu, kamu boleh je guna propanol Okey, masukkan 2 cm padu propanol glacial Ke dalam tabung didih. Ke dalam tabung didih. Saya buat short form. Okey, saya buat short form. Kamu tulis bagi penuh ya. Okey, yang kedua. Masukkan larutan kalium
manganat 7 berasid ke dalam tabung didih. Okey, boleh masukkan larutan kalium manganat berasid. Okey, kemudian Panaskan campuran perlahan-lahan sehingga mendidih. okey, lagi. Hasil dikutip secara penyulingan dalam tabung didih. Okey, hasil dikutip secara penyulingan. Okey, dalam tabung didih. Okey, good sangat. Okey, so dapatlah 2 markah. Cikgu, Okey, boleh ke? markah Ya, 2 tapi penerangnya panjang lebar. kan? Okey. So, biasanya kita boleh singkatkan secara ringkas. So, mungkin kamu boleh katakan masukkan propanol ke dalam tabung didih yang mengandungi larutan kalium manganat 7 berasid. Okey, kemudian kita panaskan dan hasil dikutip secara penyulingan dalam tabung didih. Dia macam panjang kan, tapi kan tak adalah panjang sangat. That's why dia 2 markah. Okay, alright. So, kita tengok pula soalan yang D. Okay, soalan D. Sebatian Y dihasilkan dari tindak balas antara alkohol J dan asid propanoik melalui proses 3. Okay, proses 3 tadi proses apa kelas? Esteran. Pengesteran. Okey, iaitu propanol bertindak balas dengan asid propanoik. So dia menghasilkan propil propanoat. Jadi nampak tak dia dah minta pun nama bagi sebatian Y. So apa nama sebatian Y? Propil 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 propanoat kan. Okey, apa sifat istimewa bagi Y ni? Apa sifat istimewa bagi Y? Sebatian Cikgu, kalau neutral saya dengan kata bau. dia berbau buahan, cikgu. Okey, sorang-sorang. Okey, Iman, berbau buah-buahan. Bau apa? Bau harum ke bau Bau apa? wangi. Masih Berbau berbau wangi. wangi buah-buahan. Boleh? Okey, Alia. Alia? Ya, on lah. Saya punya sama macam Iman, cikgu. Okey, sama macam Iman. Okey. So memang itulah jawapan dia kalau dia minta sifat istimewa bagi ester ni, memang special characteristics ester ni adalah dia berbau wangi buah-buahan. Okey. Okey, seterusnya sebatian soalan C soalan E sebatian Q boleh ditukarkan kepada propana melalui proses penghidrogenan. Ni tak ada dalam kejap. Sebatian Q. Oh, okey. Sebatian Q boleh ditukar kepada propana melalui proses penghidrogenan. Dia tak ada dalam rajah 60 tadi kan, tapi di create satu soalan baru. So, huraikan secara ringkas satu ujian kimia untuk bezakan antara Q dan propana. So, kita tahu Q tu adalah propena. Macam mana kita nak bezakan propena dengan propana, kelas? Formula molekul.
Ujian Cikgu. kimia. Ujian air bromin. Ya, okey. Ujian air bromin. Kita guna air bromin. Okey, macam mana kita nak buat ujian tu? Boleh terangkan step by step Ni prosedur. yang masukkan gas tu cikgu. Ya, betul. Macam mana nak jawab tu? So, saya cuba Okey, Alice. Alirkan gas Q dan gas propana ke dalam tabung uji yang berisi air bromin. Okey, betul. Cikgu ambil dulu jawapan yang pertama tu, saya salin kat sini Okey, alirkan gas Q dan gas propana ke dalam air bromin. Betul tak yang Alice sebut tadi? Ah. Okey, yang kedua. Jika warna perang air bromin tiada perubahan, maka gas propana gas propana terbentuk. Bukan gas propana terbentuk Jika warna perang air bromin tidak berubah maka ianya adalah gas propana. Okey, ayat je tu. Okey, cikgu salin dulu ayat yang jawapan yang Alice baca. Jika warna perang air bromin tidak berubah, maka ia gas propana ataupun propana lah. Okey, jika warna perang air bromin tak berubah, maka ianya adalah gas propana. Yang kedua, yang ketiga. Jika warna perang air bromin dinyah-warnakan, maka ia gas Q iaitu gas propana. Okey, betul Jika warna perang air bromin menjadi tidak berwarna, maka ia gas propana ataupun gas Q lah. Sebab atas tadi kita dah guna gas Q, so gas Q. Okay. So dekat sini sama juga, macam panjang kan jawapan dia tapi 2 markah juga. So memang macam tu lah soalan dia. Okay, so 1 markah ni untuk prosedur. Apa prosedur yang kita akan guna? Markah yang kedua adalah untuk pemerhatian. Samalah juga macam huraian kaedah huraian dengan ringkas kan, kaedah yang penyediaan asid propanoik tadi pun sama. Okey, so dah salin ke? Nak salin ke ataupun kamu dah screenshot? Saya dah salin. Okey, good. So kita nak tengok soalan esei. So soalan esei ni soalan yang ke-61. Soalan esei dia kata rajah 61 menunjukkan formula struktur bagi hidrokarbon X dan hidrokarbon Y. Okay, hidrokarbon X dan hidrokarbon Y. So dia suruh kita banding dan bezakan kedua-dua hidrokarbon ini berdasarkan strukturnya. Okey, so soalan ini bernilai 4 markah. Okey, soalan ini bernilai 4 markah. Tapi dalam soalan yang sebenar, kalau esei ni dia adalah bahagian B atau bahagian C, yang mana kamu kena jawab di dalam test pad. So 4 markah, so kita boleh bagi dia dalam 4 poin lah. 1, 2, 3, 4. So dalam modul ni dia telah bimbing kamu macam mana caranya nak menjawab soalan banding beza macam ni. So kalau banding beza, kamu mesti bagi persamaan. Okey, persamaan dan perbezaan. Itu tips dia. Okey, so kita tengok hidrokarbon X dan hidrokarbon Y.
Kita tengok dia punya bilangan karbon dia ada berapa ni? 1, 2, 3. Hidrokarbon Y juga 1, 2, 3. Jadi hidrokarbon X ni formula molekul dia adalah C3H berapa ni? H 1, 2, 3, 4, 5, 6. C3H6 iaitu dia adalah propena. Manakala hidrokarbon Y C3H berapa kelas? 8. 8 iaitu dia adalah propana. So jom kita tengok macam mana kita nak jawab soalan banding beza antara hidrokarbon X dan Y based on struktur. Struktur tu nak tengok bilangan karbon, bilangan hidrogen, ada tak ikatan dia tu sama ke tidak, macam tu. So kita tengok yang first mesti kita kena jawab persamaan iaitu yang sama dahulu. So yang sama dekat sini bilangan atom karbon dan X, bilangan atom karbon dalam X dengan Y adalah sama iaitu 3. Betul kan? Betul. Okay, yang kedua. Cuba tengok pula bilangan atom hidrogen. Sama tak? Beza. Beza. Okay, beza tu cuba kalau berbeza, kamu janganlah cakap berbeza. Tak nak lah. Kamu kena inform pula. Kamu kena tulis apa yang beza tu. Maksudnya macam ni. Bilangan atom hidrogen dalam X berkurang ataupun dalam X kurang daripada Y. Ataupun kamu kata bilangan atom hidrogen dalam Y lebih banyak daripada X. Itu cara kita nak jawab. Okay, so cikgu tulis jawapan tadi. Bilangan atom hidrogen dalam X kurang daripada Y. Okay. Alright, point yang ketiga. Okay, so X ni hidrokarbon apa? Tidak tepu. Okay, X adalah hidrokarbon tidak tepu. Manakala Y adalah hidrokarbon Tepu. tepu. Okay. Kenapa awak kata X ini hidrokarbon tak tepu? Sebab dia ada kaitan dengan ikatan dia. Dia ada ikatan apa? Ikatan ganda 2. Ya, so itulah poin yang keempat. Okay, X ni dia mempunyai ikatan ganda 2 dan Y mempunyai ikatan Tunggal. Alright. Tapi dalam exam dia tak bagilah isi tempat kosong macam ni. Kamu kena menjawab fully lah ayat yang lengkap daripada kamu sendiri. Okay. Ada soalan nak bertanya untuk soalan 61? Tak ada. Tak ada. So kalau tak ada, cikgu proceed dengan soalan 62. Okay, soalan 62 cikgu bagi masa 5 minit untuk kamu salin boleh? Untuk kamu salin pula, untuk kamu jawab boleh? Boleh. Sekejap lagi saya akan round table. Saya akan check tanya seorang-seorang.
Kalau ada soalan boleh tanya sama ada kamu nak tanya dekat ruangan chat, kamu nak tanya dekat GM ni directly ataupun kamu nak tanya dekat WhatsApp. Okey, cikgu ada je. Cikgu, kalau 4 tu memang kena bagi 4 point Contoh soalan mana tu Iman? Soalan B. Ya. Kenal pasti hidrokarbon tepu dan hidrokarbon tak tepu. So dia mesti ada 4 point. So yang mana satu hidrokarbon tepu, yang mana satu hidrokarbon tak tepu dan terangkan mengapa. Maknanya bukanlah penerangan tu 4 point tak, tapi kenapa kamu kenal pasti tu 2 markah, penerangan tu 2 markah, dia pecah macam tu. Okey, faham. Tak ni semesti kan? 4 point lah. Tak. Sebab kat sini 4 markah. Tengok ni 4 markah. So dia ada 2 soalan ni. First dia suruh kita kenal pasti, yang kedua terangkan. So terangkan tu actually 2 markah je tu. Faham. Saya Faham, sangkut tadi. Tak dapat okey, lagi tak satu. apa. Tu yang macam labah. Saya ada kat sini. Kalau ada masalah boleh tanya cikgu. Jangan risau. Ni pun soalan berbentuk esei. Ni soalan esei yang tidak dibimbing lah. Cikgu. Yang soalan bawah ni hidrokarbon Y boleh ditukarkan ni dia sekali dengan soalan B ke? Ya. Dia sekali dengan soalan B. Soalan B tu 8 markah lah total dia. Okay. 8. Betul 8 markah. Cikgu, proses dan tindak balas benda yang sama kan? Ya. Proses dan Okay. tindak balas tu benda yang sama. Okey, saya rasa dah lebih daripada 5 minit masa yang saya bagi. So, kita cuba jawab dan bincang bersama-sama ya. Okey, jadi kita tengok dekat sini soalan 62. Okey, soalan 62 ni dia kata jadual 62 menunjukkan formula molekul bagi hidrokarbon X dan hidrokarbon Y. Okey, so soalan A, apakah maksud hidrokarbon? Sebelum kita nak jawab soalan maksud hidrokarbon, kita tengok dulu apakah
yang ada dalam jadual 62 ini. So dalam jadual 62 itu dia ada X dan Y. X itu adalah C3H8 dan Y itu adalah C3H6. Okey, cikgu nak tanya Razi. Razi, apakah nama untuk hydrocarbon X tu, Razi? Propana. Okey, good. Propana. Alif Nazmi, apakah nama sebatian atau hydrocarbon Y tu? Propena. Okey, thank you. Propena. Okey, so sekarang cikgu nak tanya maksud hydrocarbon. Okey, ada sesiapa yang volunteer tak nak menjawab? Cikgu, saya cuba ya. Okey, Alia. Yang B kan cikgu? No, A. Sekarang A, maksud Alia, A. Okey, okey. Sorry. Dia excited dia nak jawab soalan B. Bukan. Okey, saya cuba tau. Okey. Sebatian organik yang mengandungi atom karbon dan hidrogen sahaja. Full mark. 1 markah. Cikgu tulis je lah ya. Sebatian organik yang mengandungi ada tengok video cikgu dengan 5 beta sebelum ni? Tak, belum lagi. Oh, belum lagi. Ada sebatian organik yang mengandungi atom C dan H sahaja. Saya jahat, saya short form atom karbon dan hidrogen. Okay, good. Thank you, Alia. Okay, soalan B. Okay, soalan B ni kan kita kena jawab dekat test pad sebenarnya kan, bahagian essay. So kalau test pad kamu sebenarnya boleh buat dalam bentuk macam table. Kan kalau tak nak buat table pun tak apa, tapi kalau nak buat table awak boleh buat macam ni table tu. Cikgu tunjuk ya. Okay, so cikgu buat table. So table tu dia ada macam tu lah, lebih kurang. Okay, satu cikgu letak hydrocarbon X, satu cikgu buat hydrocarbon Y. Kalau kamu nak buat bentuk macam lain pun boleh, table tu tak semestinya bentuk macam cikgu. Kamu nak buat hydrocarbon X dengan Y tu atas bawah pun boleh. Okay, so soalan yang pertama, kenal pasti. So yang mana satu hydrocarbon tepu, yang mana satu hydrocarbon tak tepu, kelas? X tu tepu, Y tak tepu. Okey. X tepu, Y tak tepu. Okey, penerangan. Penerangan. Kenapa awak kata X tu tepu, Y tu tidak tepu? Ada yang nak cuba menjawab? Kerana X ialah ikatan tunggal manakala Y ialah ikatan ganda dua. Ya, betul. Okey, kerana X mengandungi, cikgu ubah sikit, mengandungi ikatan tunggal. Manakala tulis bagi lengkap ya ayat dia, mengandungi ikatan tunggal antara dua karbon. Okey, mengandungi ikatan tunggal antara atom karbon. Manakala hydrocarbon Y tak tepu kerana dia mengandungi, jawapan Iman tadi, mengandungi ikatan ganda dua antara atom karbon. Ya, kena potong markah ke kalau saya tak mention karbon kat belakang tu? Tak adalah potong. Okay. Dia macam ni tau. Sebab soalan subjek. Kalau exam, kalau saya yang tanda, okey, tak ada masalah. Saya terima je. Tapi cikgu takut bila penandaan SPM, kita tak kenal siapa pemeriksa kita. Okay, so that's why sometimes pemeriksa ni
dia memang sangat rigid kepada peraturan permakahan. Ini based on pengalaman lah. Okay, based on pengalaman saya sebagai penanda pemeriksa kertas. So, sometimes pemeriksa memang ada yang sangat rigid. Dia nak juga ikut peraturan permakahan. Apa yang ada dalam skema tu lah. So, bila kamu tulis tak lengkap, cikgu takut dijadikan itu sebagai satu asbab kamu tak dapat markah. Dia bukan potong markah, mungkin kamu, mungkin tak dapat markah penuh macam tu. Okay, so seboleh-bolehnya cuba latih diri kamu dari sekarang untuk jawab dalam ayat yang lengkap. Boleh? Baik. Tapi kalau dalam exam tak ingat juga tu, janganlah nak sedih-sedih. Jawablah apa yang termampu. Kemudian kita doa lah supaya pemeriksa tu lembut hati bila nak tanda kertas kita tu. Okay. So seterusnya kita tengok hydrocarbon Y. Okay, hydrocarbon Y, soalan B yang bawah tu yang Alia tanya tadi tu. Hydrocarbon Y boleh ditukarkan kepada hydrocarbon X. So dekat sini soalan dia tanya kita soalan nyatakan nama proses dan keadaan yang diperlukan. So ini 2 markah. Okey. Kemudian tulis persamaan kimia yang terlibat. So markah penuh dia 4 kan. So sini mesti 2 markah. Okey. So apa nama proses penukaran daripada propana kepada hydrocarbon Y. Y tak tepu. Propana lah kan. Propana kepada propana. Apa nama dia? Penghidrogenan. Penghidrogenan. Okey, penghidrogenan. Okey, so keadaan dia. Keadaan Y mengalami penambahan hidrogen membentuk X. Ni yang 180 darjah tu kan cikgu? Ya. Okey, Iman, bila diminta keadaan, maksudnya dia nak keadaan untuk proses tadi tu. Apa yang diperlukan untuk tindak balas tu berlaku. It's okay, no problem. Tak payah nak say sorry, memang tak salah pun. Bukan, maksud cikgu jawapan tu yang malah salah. Tapi awak tak salah pun tulis jawapan macam tu. Okay, kita belajar. So, keadaan tu mesti dengan kehadiran mangkin. Okay, kehadiran mangkin apa? Mesti sebut nama mangkin tersebut. Mangkin apa? Nikel. Nikel mangkin nikel atau awak boleh tulis suhu 180 darjah Celsius. Itu maksud keadaan. Dia nak tahu suhu berapa, mangkin apa, tekanan berapa. Sebab tu nanti cikgu tunjuk yang cikgu buat carta petang minda yang semalam tu cikgu tulis siap-siap apa keadaan yang diperlukan untuk tindak balas itu. Okey, soalan yang kedua. Soalan yang kedua ni cikgu letak warna biru lah. Okey, soalan yang kedua dia kata tulis persamaan kimia yang terlibat. Okey, siapa nak tulis persamaan kimia yang terlibat? Selain daripada Alia dengan Iman dengan Alice, cikgu nak orang lain. Ada tak yang volunteer? Kalau tak ada, saya akan pick nama. Saya cuba cikgu. Okey, Ismail. Okey, Ismail. C3H6 tambah H2 menghasilkan C3H8. Okey, C3H8. Sorry. Okey. Dekat anak panah tu letak Ni. Dekat letak apa? Dekat Ni, kiranya kehadiran mangkin. Ya, betul. Letak Ni. Betul. Kalau tak tadi dia dapat 1 markah je. Dia letak Ni, dia letak 180 darjah Celsius. Barulah dia boleh dapat 2 markah. Okey, nampak dekat situ. Tindak balas tu memerlukan mangkin nikel di bawah suhu 180 darjah Celsius. Very good lah kelas ni. Bagus sangat. Okey, dah ke? Dah salin ke? Dah.
Okey, tak apa, nanti cikgu akan screenshot juga, akan share dalam grup untuk kawan-kawan kita yang tak dapat hadir kelas online. Okey, soalan C. Y boleh terbakar lengkap dalam oksigen berlebihan. Y itu adalah propena, propena. So dia kata tulis persamaan kimia bagi tindak balas ini 2 markah. Okey, siapa nak cuba jawab soalan C ni? Ada volunteer? Kalau boleh orang yang berbeza. Cikgu, saya nak jawab. Okey, Dania. C3 H6 Okey, C3H6. O2 tambah O2 Okey. Aha. menghasilkan karbon dioksida CO2 tambah H2O. Dekat depan H2O tu letak 3. Dekat depan karbon tu letak 3. Dekat depan oksigen tambah 9/2. Okey, very good. Betul tak yang lain jawapan ni? Kalau siapa kata betul, angkat tangan sekarang. Okey, Isma kata betul, Alia betul, Alice betul, Ani Sufia. Okey, betul. Thank you. Alright. Semua jawab betul. Memang betul pun jawapan Isma tadi. Tahniah cikgu ucap sebab kamu boleh dapat jawab soalan ni dengan baik. So, ada satu tugasan PBD. Okey, penilaian PBD untuk TP1 hingga TP5. Okey, TP6 saya dah bagi dan kamu hantar melalui Telegram Dia syarat dia kamu nak dapat TP6 ni bukannya kamu dapat TP6 terus. Kalau kamu hantar tugasan kegunaan alkena siri homolog bagai tu, tapi tugasan yang lain kamu tak buat pun, kamu tak hantar pun kat cikgu untuk cikgu semak, so itu tak bermaksud kamu boleh dapat TP6. So nak dapat TP6 kamu mesti lengkapkan semua tugasan TP1, 2, 3, 4, 5 kamu. Okay, so TP pentaksiran PBD TP1 hingga 5 ni biasanya saya menggunakan latihan daripada buku teks dan kamu mesti submit melalui Google Classroom untuk saya semak. Jelas ya? Jelas. Okey, walaupun cikgu memang tak sempat lagi nak menanda. Cikgu belum sempat nak menanda latihan dekat Google Classroom tu sebab banyak. Tapi cikgu cuba, cikgu sedang berusaha untuk tanda satu persatu. Jadi cikgu harap kamu dapat bersabar yang belum ditanda. Ada yang cikgu dah sempat tanda dan cikgu return balik. Okey. Lagi satu sebelum saya terlupa, pada bulan 8, kejap ya cikgu tengok kalender. 16 hingga 28 adalah pentaksiran sumatif kedua secara dalam talian. Untuk kimia, untuk kimia, untuk permulaan ni kita akan buat untuk soalan objektif sahaja 40 soalan. 40 soalan yang mana 20 adalah daripada tajuk tingkatan 4. Kemudian 10 soalan daripada tajuk redox dan 10 soalan lagi daripada tajuk sebatian karbon. Sekejap cikgu nak off record dulu. Cikgu cakap lah kok ada kawan kamu yang tak dengar tu sekali kan. Okay, so cikgu harap kamu boleh buat ulang kaji. Okay, kamu boleh buat ulang kaji sebab markah tu memang dia ambil kira lah sebagai pentaksiran sumatif. So cikgu harap kamu boleh buat ulang kaji untuk tajuk-tajuk tingkatan 4 sekali. Untuk kertas struktur, cikgu dengan cikgu Nurul, sebab kami berdua yang mengajar kimia tingkatan 5, kami akan ambil inisiatif untuk buat juga ujian, tetapi kita tak panggil dia sebagai ujian pentaksiran 2 lah. Lebih kepada pentaksiran secara dalaman sahaja untuk panitia. Nak tengok kamu punya tahap penguasaan kamu macam mana untuk kertas 2. Okey, yang untuk kertas 2 kita akan buat kemudian selepas pentaksiran sumatif 2 secara dalam talian tu. Okey? Okey. So kelas, cikgu nak share satu. Semalam saya ada hantar dekat kamu dalam grup tentang challenge membina peta minda. Ada baca tak yang cikgu share dengan kamu tu? Ada.
Okey. So, cikgu nak kamu cuba buat. Boleh nampak tak skrin yang saya share sekarang? Ini adalah rumusan. Okey, rumusan mana kata kita gabung semua sekali. So, dalam nak membuat ini, cikgu tahu. Bila kamu tengok, kamu rasa macam pening. Banyak sangat kan? Betul tak? Betul. Tapi kalau kamu tengok orang lain punya, memang kamu akan rasa pening. That's why kamu cuba buat sendiri. Okay, kamu cuba buat sendiri. So kamu tulis nama lah. Bila kamu dah buat tu tulis nama macam cikgu So cikgu tulis lah ni cikgu punya. Cikgu letaklah trademark cikgu punya. Okay, so kamu punya kamu kena tulis nama. Kalau tak nanti cikgu boleh kata kamu ambil je dekat internet. Dekat internet tu banyak pun. So tips nak buat. Okay, tips kamu nak buat. Kamu mulakan dengan Alkana. Okay, kamu mulakan dengan Alkana. Tengok ni cikgu terang. Okay, mulakan dengan Alkana. And then kamu tahu Alkana ni dia ada 3 jenis tindak balas. Dia ada 3 jenis tindak balas, iaitu yang pertama tindak balas pembakaran. Okay, tindak balas pembakaran. Okay, yang ini. Okay, tindak balas pembakaran. Kemudian tindak balas pempolimeran. Okay, tindak balas pempolimeran yang ini. Okay, itu adalah 3 tindak balas yang pertama ni. Okay, manakala yang kelima lagi tu adalah tindak balas penambahan, iaitu penambahan air. Kita panggil sebagai penghidrogenan. Kemudian tindak balas penambahan penghidrogenan, penambahan hidrogen, bukan air. Penambahan hidrogen. Nampak cikgu tulis tambah. Tu cikgu tambah hidrogen dengan nikel. So dia akan hasilkan alkana. Okey, manakala yang kedua adalah tindak balas penambahan air. Okey, tindak balas penambahan air di mana dia mesti menggunakan asid fosforik sebagai mangkin, suhu 300 darjah Celsius, tekanan 60 atmosfera, menghasilkan alkohol. Okey, menghasilkan alkohol. Kemudian tindak balas penghalogenan, tindak balas pengoksidaan dan penambahan hidrogen halida. Tu dia menghasilkan apa? Tengok balik. Okey, kemudian kita pergi ke pula. Awak mesti mula dengan alkena sebab alkena yang paling banyak tindak balas. Okey, kemudian kamu pergi pula dengan alkana. Okey, tengok alkana. Alkana ada berapa tindak balas? Alkana ada 2 je kan? Tindak balas penukar gantian dan tindak balas pembakaran. Penukar gantian dia tambah sama ada klorin atau bromin. Pembakaran dia tambah oksigen. So kalau penukar gantian dia akan hasilkan kloroetana. Okey, so kloroetana ni akan dapat hasil yang sama jika etena bertindak balas dengan hidrogen halida. Okey. Ni sama ada kloroetana atau bromoetana lah sebenarnya. Saya tak tulis pula bromoetana kat situ. Okey, so pembakaran akan dapat hasil yang sama seperti pembakaran alkena. Okey, iaitu karbon dioksida dan air. Kemudian barulah kita pergi ke alkohol. Okey, apa yang menghasilkan alkohol? Nampak tak hubungan alkohol dengan alkena ni? Nampak alkohol dengan alkena. Satu penghidratan, lagi satu pendehidratan. Kemudian bila dah alkohol, barulah kamu buat pula. Alkohol ni dia boleh menghasilkan asid karboksilik melalui tindak balas pengoksidaan. Kemudian alkohol dengan asid karboksilik ni boleh menghasilkan ester. Okey, kemudian turun bawah sikit. Turun bawah sikit, asid karboksilik ni dia boleh bertindak balas. Yang pertama dengan alkohol lah, yang kali hijau tu. Yang lagi 3 tu tindak balas dia sebagai asid, iaitu dia bertindak balas dengan logam karbonat, bertindak balas dengan base dan bertindak balas dengan logam. Yang bawah tu adalah hasil tindak balas tersebut. Boleh faham tak? Boleh. Boleh. So sebenarnya memanglah nampak first kamu akan nampak dia macam serabut sangat. Tetapi bila lama-lama kamu buat, insya-Allah kamu akan lebih faham tentang tindak balas kimia bagi sebatian karbon ini. Okay? Alright. So, ya. Di mana alkuna?
Okey. Kita ada bincang tak tindak balas Akuna? Tak ada Tak ada rasa. Cuba tengok buku teks. Ada tak kita bincang Akuna? Tak ada. Tak ada kan? So untuk level SPM, Akuna tu dia just pengenalan sahaja. Okay, Akuna ni untuk pengenalan sahaja, berdasarkan siri homolog, sifat fizik dia semua. Dia tak bincang untuk tindak balas. Okay, kalau ada tindak balas Akuna, lagi besar kita punya pertaminda kita ni. Okay, ni kita boleh buat try and error. So kamu boleh buat kamu punya, dan cikgu sangat percaya kamu punya is lagi bagus dari cikgu punya. Okay, sebab cikgu tahu kamu semua sangat kreatif. Okey, ada soalan nak tanya tak? Kalau tak ada soalan nak ditanyakan, sekarang pun jam dah 12.34. Cikgu akan share link kehadiran dan juga kriteria kejayaan dalam grup WhatsApp supaya kawan-kawan yang hadir secara offline boleh isi kehadiran juga. Okey, so cikgu nak tanya lagi sekali. Sebelum tu saya off record dahulu.